Terima kasih Dilaila. Salam sejahtera dan salam hormat. Jumlah kedatangan pelancong ke Sabah meningkat 7.9% kepada 3.4 juta dengan jumlah pendapatan sebanyak 7.25 bilion ringgit tahun lepas. Ia sekaligus menjadikan 2016 tahun terbaik dalam industri pelancongan negeri. Daripada jumlah tersebut, 1.128 juta merupakan pelancong antarabangsa, manakala 2.3 juta lagi pelancong domestik. Peningkatan 15.4% pelancong antarabangsa tahun lalu disumbangkan 3 negara yang mencatat kedatangan tertinggi iaitu China 51.8%, Korea 42.5% dan Taiwan 35%. Ini diikuti Australia 8.7%, Brunei 8%, United Kingdom dan Ireland 7%. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Mancun berkata, peningkatan jumlah kedatangan pelancong ke Sabah merupakan hasil usaha berterusan Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengambaraan Malaysia Mata dalam mempromosikan destinasi pelancongan negara di seluruh dunia. Bagi mencari atau memberi peluang yang lebih luas kepada industri pelancongan, bukan saja di Sabah tetapi di seluruh Malaysia, bagi menerokai peluang-peluang baru dalam bidang pelancongan. Kita harus lebih bijak dalam menilai trade show yang perlu kita sertai. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan seminar memaksimalkan pelaburan dan pameran perdagangan di Kota Kinabalu. Sementara itu, Naib Presiden Mata, Datuk K.L. Tan berkata, kecanggihan teknologi dan aplikasi sosial masa kini banyak membantu usaha merancak dan memperkasakan industri pelancongan negara. Ia juga memudahkan usaha menarik generasi muda untuk mengetahui destinasi untuk dikunjungi. Lebih 50 peserta terdiri daripada agen-agen pelancongan dari seluruh negara menyertai seminar sehari anjuran Mata. Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS di Likas Kota Kinabalu merayu orang ramai agar menderma darah untuk memenuhi keperluan unit tabung darah hospital berkenaan. Ketika ini, HWKKS memerlukan antara 800 hingga 850 pain darah sebulan dengan purata penggunaan 27 hingga 29 pain darah sehari. Pengarahnya Dr. Tan Bee Hui berkata, jumlah keperluan darah di hospital ini dijangka terus meningkat terutama menjelang bulan Ramadan berikutan tidak ramai orang menderma darah ketika itu. Jelasnya keperluan darah di hospital ini terus meningkat untuk membantu 230 pesakit thalassemia menjalani rawatan selain membantu mangsa kemalangan, pembedahan, bayi menghidap demam kuning dan ibu bersalin. Biasanya menderma darah adalah 3 bulan sekali, tetapi kerana kekangan darah yang selalu ada, I think pakar transfusi darah telah membenarkan bagi mereka yang sihat, berat badan 45 kilogram ke atas, tubuh badan yang tidak berpenyakit, dibenarkan menderma darah sekerap 2,5 bulan sekali. Dr. Tan berkata demikian ketika ditemu bual pemberita RTM di pejabatnya di HWKKS Likas Kota Kinabalu. Pada masa sama, beliau menasihatkan orang ramai agar tidak takut untuk menderma darah kerana menderma darah tidak memberi kesan negatif kepada penderma. Sebaliknya, menderma darah membantu pertumbuhan sel-sel darah baharu, meningkatkan tahap kesihatan, membakar kalori dan mengurangkan risiko sakit jantung. Semakan status permohonan bantuan rakyat 1 Malaysia BR1M 2017 boleh dibuat melalui laman sesawang ebr1m.hasil.gov.my atau dengan mengunjungi kaunter semakan di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN berhampiran. Tinjauan RTM di Pejabat LHDN Kota Kinabalu mendapati orang ramai sibuk membuat semakan permohonan BR1M sejak semakan dibuka Sabtu lepas. Menurut penyelia pegawai BR1M LHDN Kota Kinabalu Michael Salaban, bagi permohonan yang gagal, sistem rayuan BR1M dijangka dibuka Mac depan bergantung kepada arahan pihak atasan. Kepada pemohon yang tidak berjaya dalam fasa yang pertama ini, kemungkinan rayuan akan dibuka pada bulan Mac
dan seterusnya lah. Tapi akan mengikut arahan dari MOF lah, sama ada royan tersebut akan dibuka atau sebaliknya lah. Sementara itu, beberapa penerima yang ditemui bersyukur dengan bantuan yang diberikan kerajaan. Buat masa ni kami adalah mungkin dalam 4 kali kan dah. Kan? Ya. 4 kali lah. Tapi rasa bersyukurlah sebab memang ada bantuan untuk keluarga semua kan. Rasa puas hati lah. Saya sudah cek online tapi saya mau kepastian. Jadi saya pun pergi sini. Jadi diorang kata okey lulus. Jadi saya pun syukurlah, alhamdulillah. Sebanyak 10 kaunter semakan BR1M dibuka di pejabat LHDN Kota Kinabalu dari 8 pagi hingga 5 petang, manakala LHDN Pusat Transformasi Bandar UTC bermula 8 pagi sehingga 9 malam. Pemeriksaan status BR1M juga boleh dibuat menerusi talian 088 328 400 atau 088 328 600. Inisiatif Negaraku yang akan dilancarkan sempena sambutan Hari Kemerdekaan ke-60 tahun ini mampu menyemarakkan lagi semangat cintakan negara dalam diri rakyat. Orang ramai yang ditemui di Kota Kinabalu menyambut baik inisiatif itu yang diyakini dapat menyatukan rakyat secara keseluruhan tanpa mengira sebarang perbezaan dalam menjayakan cita-cita membentuk Malaysia yang lebih makmur dan berjaya. Menyatukan seluruh bangsa kita ni, menjadikan satu hati demi untuk mengekalkan kemerdekaan yang kita kecapi sekarang lah, hasil dapat titik perjuangan orang-orang lama terdahulu. Bukan senang untuk mendapat kemerdekaan ini dan bukan senang untuk menuju satu matlamat. Memang sangat bagus untuk orang-orang yang masa akan datang sebab untuk yang sekarang ni, untuk generasi akan datang akan lebih ke depan lagi untuk yang sekarang punya perancangan, sebab perancangan ini sangat menitik beratkan untuk orang-orang yang zaman ini ke masa akan datang. Inisiatif semacam ini memang baguslah. Lagipun untuk kesatuan rakyat apa semua kan, memang ini mana-mana negara pun memang perlukan ini semua lah, untuk itu keharmonian, lepas itu apa-apa pun untuk kebaikan undang-undang pun memang selalunya lebih kepada inilah. Kalau tiada ini base begini, tidak mungkin itu negara boleh maju ataupun ada kesatuan. Bertunjangkan semangat cintakan negara, inisiatif Negaraku akan dijayakan menerusi pelbagai program dan rancangan melibatkan pelbagai lapisan masyarakat melalui kerjasama kementerian dan agensi kerajaan. Masjid bukan hanya tempat untuk beribadah, malah medium tarikan pelancong menerusi elemen seni binanya yang menarik dan memiliki keunikan tersendiri, sama ada masjid lama maupun masjid baharu. Ikuti kupasan wartawan Emran Azmi Rosli dan juru kamera Nur Hisham Ismail tentang usaha memartabatkan pelancongan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu juga dikenali sebagai masjid terapung kerana dikelilingi tasih buatan manusia. Selain tempat beribadah, masjid ini salah satu destinasi yang seringkali dikunjungi pelancong dalam maupun antarabangsa. Reka bentuk bangunannya yang menarik dan bercirikan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawarah dan lokasi di tepi laut membuatkan pengunjung terpesona dengan keindahannya. Menurut Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, Haji Yahamad Haji Budin, untuk memantapkan fungsi masjid, masjid ini ditadbir gabungan profesional dalam pelbagai bidang serta ulama dan pendakwa, selain kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Masjid ini adalah suatu institusi dakwah untuk menarik bukan saja orang Islam itu sendiri, malah yang bukan Islam pun kita tarik. Maknanya dalam hal begini, selain kita dapat berdakwah pada mereka untuk datang melihat masjid, betapa keindahan masjid dan sebagainya. Selain kemudahan asas dan ibadah, masjid ini turut menyediakan pemandu pelancong, ruangan pameran dan galeri untuk tatapan pengunjung. This is for us to introduce our Sabah. Yeah, mainly we introduce what we have in Sabah. First, of course, our mosque, since we are the Muslim country. This mosque is the most beautiful mosque in Sabah. Ketika berkunjung ke masjid ini, pelancong diwajibkan menutup aurat dan perkhidmatan sewa jubah disediakan. Setiap hari hampir 500 pelancong melawat masjid ini.
I'm just interested in architecture. I'm web designer. I'm interested in design. So, but now I look at here, I feel so peaceful. Very nice place. We are majoring in architecture in Korea, and I think it's very beautiful, and it is good to see new modern style. Very beautiful design. So we find and here go very hot. Hot. Yeah. Very hot? Yeah. And 새롭다? 새롭다가 뭐지? Fresh. 블루 모스크는 아름답다. Kehadiran pelancong ini sekaligus menyumbang kepada peningkatan ekonomi peniaga di sekitar masjid. Laporan Emran Azmi Rosli dan jurukamera Nur Hisham Ismail untuk RTM. Lagu berjudul Mainan Cinta ciptaan Nurfaz, nyanyian Ray Azmadin dinobat sebagai juara carta lagu artis Sabah musim ke-10 kelas yang berlangsung di Dewan Tun Mustafa Kudat. Kejayaan yang dihasilkan melalui kolaborasi jarak jauh gandingan yang julung kali menyertai kelas ini membolehkan mereka membawa pulang hadiah wang tunai RM3,500 berserta trofi dan sijil. Untuk menjangkakan tu saya rasa terlalu tinggi, tapi mengharap tu memang adalah sebab saya tahu saingan begitu banyak dan kita sebenarnya sukar untuk menduga pilihan juri sebab lagipun pada malam ni semua sangat memang terbaik. First dapat lagu ni memang agak sukar juga sebab dari segi penghayatan lagu ni memang agak dalam. Jadi situ kesukaran untuk bukan beban tapi agak sukar sikit lah. Sebab kita sebagai penyanyi penghayatan tu penting. Sebab kalau tiada penghayatan lagu tu memang tidak akan sedap lah, tidak akan jadi. Sementara itu, lagu Serpihan Kenangan ciptaan Lucy Gawis, nyanyian Usal John Gawis memenangi anugerah lirik terbaik dan anugerah pilihan pendengar sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM1,100 berserta trofi dan sijil penyertaan. Kategori vokal terbaik pula milik kumpulan Albab menerusi lagu Cinta Sebatang Lilin. Hadiah kepada pemenang disampaikan anggota Dewan Undangan Negeri Banggi, Dato' Abdul Mijul Unaini. Hadir sama Pengarah Jabatan Penyiaran Sabah, Haji Ali Haji Ngasio dan Pegawai Daerah Kudat Sabah Ibrahim. Kelas merupakan rancangan terbitan Unit Hiburan dan Muzik RTM Sabah yang disiarkan menerusi stesen radio Sabah FM. Baik, seterusnya kita ikuti acara-acara yang akan diadakan di sekitar Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8.20 pagi ini akan diadakan upacara angkat Sumpah Ahli Majlis Daerah Kota Marudu sesi 2017-2018 di Dewan Komuniti Kota Marudu. Sementara itu, pada pukul 2.30 petang akan berlangsung Bual Bicara Sabah FM bersama Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Sabah di Konti Sabah FM RTM Kota Kinabalu. Baiklah, saudara, paparan tadi mengakhiri ban berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan.